Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk tentang tegahan mempersendakan agama. Berdasarkan surah Al-An'am ayat 70, maksudnya, dan jauhkanlah diri dari orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan. Dan mereka pula telah diperdayakan oleh kehidupan dunia, dan peringatkanlah mereka dengan Al-Quran supaya tiap-tiap diri di akhirat kelak tidak terjerumus ke dalam azab neraka dengan apa sebab yang telah ia usahakan dari perbuatan buruk dan keji. Tidak ada baginya pelindung dan tidak juga pemberi syafaat yang lain dari Allah. Dan jika ia hendak menebus dirinya dengan segala jenis tebusan, nescaya tebusan itu tidak akan diterima daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam azab neraka dengan sebab telah mereka usahakan. Bagi mereka disediakan minuman daripada air panas yang menggelegak dan azab seksa yang tidak terperik sakitnya, disebabkan mereka kufur, ingkar semasa hidupnya. Antara intisari ayat yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 70 yang saya bacakan tadi ialah umat Islam diperintahkan supaya menjauhi orang yang mempersendakan agama. Yalah, kita kenalah jauhi circle yang macam ni supaya kita sendiri tak terpengaruh dengan dorang. Mana tahu kalau kita duduk dalam circle macam ni, lama-lama kita terpengaruh, lepas tu kita pula yang mempersendakan agama kita sendiri. Second, kita hendaklah mengingatkan mereka azab orang yang mempersendakan agama. So, kalau kita jumpa orang yang macam ni, kita cubalah ingatkan dorang azab yang akan kita dapat kalau kita mempersendakan agama. Kan azab dia besar, Allah akan bagi dekat orang yang mempersendakan agama ni. Yang ketiga, golongan ini akan diumban ke dalam neraka dan diberi minuman air yang mendidih kerana bergembira mengejek-ngejek ayat Allah di dunia. Golongan itu maksudnya golongan yang mempersendakan agama ni akan diumban ke dalam neraka. Lepas tu Allah akan bagi diorang ni minuman air yang mendidih. Sedangkan kat dunia pun kalau kita minum air panas pun lidah kita melecur kan. Kita tiup dulu air tu. Apatah lagi nak minum air yang mendidih, lagi sakit. Next, pengertian mempersendakan agama ialah menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau atau melaksanakan perintah agama secara olok-olok serta mengkhianati dan menyelewengkan ajaran agama. Itulah pengertian mempersendakan agama. Mengkhianati. Seterusnya, perkara yang termasuk dalam kategori mempersendakan agama. Yang pertama, mentafsir Al-Quran mengikut hawa nafsu. Yang kedua, menghina wanita muslimah yang memakai tudung. Contohnya macam banyaklah kan yang kita tengok kalau kat media sosial tu, kalau kita scroll komen kan, macam ada orang post video macam orang tu, wanita tu dia post video kan, dia pakai tudung semua tu. Lepas tu kalau kita perasan kan, kalau kita scroll mesti macam ada orang yang bitin dia cakap macam ni Acah baik je pakai tudung, Acah halim je pakai tudung. Kita tak boleh cakap macam tu. Pakai tudung tu kan satu tuntutan dalam agama Islam. Kita tak boleh lah cakap macam tu. Yang ketiga, menganggap undang-undang syariat hanya sesuai dengan masyarakat Arab. Undang-undang syariat ni kan untuk semua umat Islam. Tak bolehlah anggap undang-undang syariat ni hanya untuk masyarakat Arab je. Mana ada macam tu. Lepas tu kita sebagai umat Islam ni, kita kena patuhlah dengan undang-undang syariat yang telah diperintahkan dan atau dikeluarkan. Yang keempat, menyambut hari raya dengan hidangan arak. Ni lagilah tak kena. Kan hari raya tu kan kira macam hari agung untuk agama kita, agama Islam. Lepas tu tiba-tiba ada arak. Arak tu kan haram. Kan macam mempersendakan agama tu. Bukan macam, memang mempersendakan agama pun. Tak elok lah buat macam tu. Hari raya tu kan hari yang mulia, hari agung. Janganlah buat benda yang haram. Janganlah mendatangkan sesuatu perkara yang haram. Yang kelima, menganggap semua agama di dunia sama. Kita tak bolehlah anggap agama Islam ni sama dengan agama lain. Agama kita kan, agama Islam kan ada panduan kita sendiri, ada syariat dia yang kita kena patuh.
tak sama dengan agama lain. Agama kita ni, kan Allah dah kata agama Islam ni ialah agama yang benar. Kita tak bolehlah samakan dengan agama lain. Yang keenam, melakukan maksiat secara terbuka tanpa rasa takut. Maksudnya, macam kita buat maksiat, contoh, buat maksiat, lepas tu post dekat social media. Lepas tu kita rasa bangga, kita tak rasa bersalah pun. Kita tak rasa takut pun dengan azab yang Allah akan bagi. Kita post, lepas tu kita dapat pujian, kita rasa bangga gila dengan maksiat yang kita buat tu. Tak boleh lah macam tu. Yang ketujuh, mengiktiraf wanita sebagai imam solat kepada jemaah lelaki. Lelaki ni kan sifat dia sebagai seorang pemimpin dan ketua. Sebab itulah lelaki jadi imam imam dalam solat. Tak bolehlah tiba-tiba perempuan pula yang jadi imam untuk makmum lelaki. Kan pelik itu. Sangat pelik. Yang ke-8, menganggap Islam mengongkong golongan wanita. Kan Islam kan suruh kita tutup aurat, pakai tudung labu, tutup dada, lepas tu pakai tutup aurat lah semua tu. Lepas tu kita rasa benda tu mengongkong kita sebagai wanita untuk berhias. Macam kan sekarang kan pakai macam tudung pendek kan, macam pakai tudung atas dada kan satu trend kan. Lepas tu kita rasa kita nak ikut trend, tapi Islam kan suruh kita pakai tudung tutup dada. Lepas tu kita rasa benda tu macam mengongkong kita. Tak boleh lah macam tu. Sedangkan Islam tu nak pelihara maruah kita sebagai seorang wanita. That's why kita pakai tudung tutup dada. Lepas tu pakai baju labut, pakai baju longgar, semua tu. Bukan mengongkong, tapi itu untuk menjaga maruah kita sebagai seorang wanita. Yang terakhir ialah mengatakan orang yang mengamalkan sunnah sebagai ketinggalan zaman. Seterusnya, akibat mempersendakan agama dalam Islam. Yang pertama ialah hilang jati diri kita sebagai seorang Muslim. Contohnya kan, bila kita main-mainkan ayat Allah, ayat Al-Quran, hadis Nabi, semua tu, benda tu sebenarnya tak boleh. Kita buat macam tu berdosa besar dan Allah marah. Benda tu boleh buatkan diri kita murtad, walaupun niat kita hanya untuk bergurau. Sebab itulah ayat-ayat Allah, ayat hadis Nabi, semua tu kita jangan buat main. Jangan nak bergurau ke apa, jangan guna ayat Allah. Sebab benda tu boleh jatuhkan diri kita murtad. So, sebab itulah benda tu dia boleh hilangkan jati diri kita sebagai umat Islam. Yang kedua, mempersendakan agama ini dapat mengganggu keharmonian masyarakat. Ni bila orang yang mempersendakan agama ni, mungkinlah dia macam main-main kan ayat Allah tu kan, dia putar belikkan ayat Allah ke, lepas tu dia post kat social media. Orang sekarang kan guna banyak social media kan untuk mencari maklumat ke. Lepas tu bila dia post kat social media, orang akan keliru. Lepas tu kat situ lah nanti akan terjadinya keharmonian, dia akan terganggu tau. Lepas tu yang ketiga, orang yang persendakan agama ni, Allah akan masukkan pelakunya ke dalam neraka. Sebab macam tadi yang saya cakap, mempersendakan agama ni berdosa besar dan boleh buatkan diri kita murtad. Dan yang keempat, maruah umat Islam akan tercemar. Sebab umat Islam sendiri yang mempersendakan agama Islam itu, apatah lagi kalau agama lain yang pandang agama Islam. Sebab itulah benda tu boleh mencemarkan maruah umat Islam. Kemudian, kepentingan menangani isu mempersendakan agama. Yang pertama, satu, tanggungjawab kepada umat Islam berdasarkan tahap kekuatan iman seseorang. Contohnya, kita akan tahan diri kita daripada bergurau senda menggunakan ayat Allah, menggunakan hadis Nabi, semua tu. Sebab kita ada tanggungjawab diri kita sebagai umat Islam. Yang kedua, kita dapat mengelakkan pelakunya terjerumus ke dalam api neraka. Sebab mempersendakan agama ini salah satu perkara yang Allah tak suka, perkara yang Allah benci. So, bila kita elak daripada melakukan mempersendakan agama tu, kita secara tidak langsung kita akan mengelakkan diri kita daripada masuk ke dalam neraka. Yang ketiga ialah menzahirkan kemuliaan umat Islam pada pandangan orang bukan Islam.
bila kita menghormati agama kita sendiri, bila kita tidak main-mainkan agama kita, orang muka Islam pun akan pandang tinggi, tidak akan pandang remeh terhadap agama kita. Seterusnya, kita dapat mengekalkan keamanan negara kerana keharmonian antara umat Islam. Bila kita tak main-mainkan ayat Allah, kita tak mempersendakan ayat Allah, ayat Nabi, hadis Nabi, semua tu, kekeliruan terhadap umat Islam tak akan berlaku. Orang lain tak akan macam mana yang betul, mana yang salah, fatwa mana yang betul, fatwa mana yang salah. So kat situlah kita dapat menjaga kesejahteraan negara kita sebenarnya. Dan yang terakhir ialah kita dapat menyelamatkan umat Islam daripada terlibat dengan ajaran sesat. Mempersendakan agama ni, bila kita terlampau main-mainkan ayat Allah ni, kita boleh tergolongkan diri kita dalam golongan ajaran sesat. Sebab itulah kita jangan sesekali bergurau menggunakan ayat Allah, menggunakan hadis Nabi, semua tu. Sebab perkara tu boleh membuatkan diri kita tergolong dalam orang yang ajaran sesat, dan benda tu boleh buatkan diri kita murtad. Dan akhir sekali ialah usaha dan tindakan dalam menangani isu mempersendakan agama. Dari segi individu ialah kita perlu menghindari tipu daya syaitan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tu kita kena mempelajari dan mendalami lebih lagi isi kandungan dalam ayat Al-Quran dan hadis itu, supaya kita lebih faham dan kita tidak mudah terpercaya dengan godaan-godaan syaitan. Yang kedua ialah memberi nasihat, peringatan dan amaran yang berkesan. Dan yang ketiga ialah kita perlu berdakwah dengan penuh hikmah. Kita kalau nak berdakwah, kita jangan mengeluarkan kata-kata kesat. Kita perlu berdakwah dengan ayat yang baik, supaya mereka mudah terima apa yang kita sampaikan, apa yang kita dakwahkan tu. Yang seterusnya, dari segi masyarakat, kita boleh menggunakan media sosial sebagai medium untuk berdakwah. Disebabkan sekarang ni kebanyakan orang menggunakan media sosial untuk menyebarkan maklumat, untuk memberi maklumat. So kita perlu ambil peluang ini untuk berdakwah di situ. Dan yang kedua ialah kita perlu mengadakan perbincangan dengan penuh hikmah. Dan yang ketiga ialah memberi peringatan tentang adanya balasan Allah bagi orang yang mempersendakan agama. Mempersendakan agama ni, Allah akan turunkan balasan bila-bila masa saja. Kalau tak dapat dekat dunia, kita akan dapat kat akhirat. Dan balasan Allah itu sangat setimpal. Dan akhir sekali, dari segi negara, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Jabatan Agama Negeri perlu menggiatkan lagi dakwah. Yang kedua ialah Majlis Fatwa Kebangsaan perlu memfatwakan sesuatu golongan yang mempersendakan agama. Itu sahaja pembentangan saya dan Inasha pada hari ini. Sekian, terima kasih.